Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nama aku Fakrul Aziz. First kali macam biasa, sebelum kita mula ke video, kepada yang baru datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan komen. Okay, untuk video kali ni aku sebenarnya nak ajak hampa sembang sikit lah. Okay, so macam ni lah, saya kata macam ni. Aku teringat nak buka satu topik sebenarnya, tapi benda ni dah lama terbuku dalam hati. Aku nak bercerita, aku nak bersembang tentang topik ni tau. Tapi benda ni dia terlalu subjektif, terlalu luas, terlalu banyak pendapat, kan. Masing-masing ada pendapat masing-masing. Dia ada yang yalah, benda ni terlalu luas. Jadi kalau aku nak cakap, mungkin dari segi aku sendiri punya perspektif, kan, benda tu ada orang akan macam aku tak setuju dengan hang, aku tak setuju dengan hang apa semua. Okey. Yang itulah, sebab itulah aku fikir banyak kali nak cakap tentang topik macam ni. Okey. Tapi tak apalah, lepas aku dah fikir semua bagai, aku anggap assume yang video yang aku buat ni adalah tentang perspektif aku sendirilah. Okey. Jadi kalau andai kata ada pendapat lain ataupun pandangan lain, kan, boleh je PM ataupun boleh je kita invite lah untuk kita buat sesi talk, kita bincang, bertukar-tukar pendapat, macam tak ada masalah. Okey, jom kita straight to the point, tanpa melengahkan masa lagi lah. Okey, first thing, hampa bisa dengar, kalau dulu aku pernah dengar, tapi aku terlupa sama ada ini adalah hadis Nabi ataupun ayat Al-Quran. Tapi aku pernah dengar satu petikan ni. Petikan dia berbunyi, akan tiba satu zaman di mana masa tu Dajjal hampir sangat-sangat nak keluar. Masa tu nama dia dah kurang disebut. Macam tu. Okay, kalau kita tengok dulu kan, kalau dulu tak payah kita tengok jauh lah, kita back pada 2 years 3 years yang lepas, 2-3 tahun yang lepas, kan, kita tengok kan, banyak ceramah, kadang tu ada sampai dalam khutbah Jumaat. Lepas tu kawan-kawan bersembang, lepas tu dalam media-media besar pun bersembang benda-benda tentang Dajjal ni, kan. Sebenarnya benda ni tentang makhluk ni, kalau kita patah balik kepada 10-15 tahun lepas, kita jarang dengar. Okay, kita jarang dengar publicly lah, kan. Lepas tu sekarang ni bila zaman dah berubah, kan, medium pun dah berubah, kan, teknologi pun dah makin maju, kita boleh dengar benda tu kerap sekali. Lepas tu, lepas pada nama Dajjal ni kerap disebut, timbul pula teori konspirasi yang secara meluas. Sebenarnya teori konspirasi ni, kalau tak silap aku pernah baca tentang teori konspirasi ni masa tu aku sekolah menengah ya, kan. Tapi awal sekolah menengah, kata satu macam tu, aku dah start baca buku yang berkenaan dengan teori konspirasi. Tapi just baca lah sebab tengok kawan-kawan baca, kan. Lepas tu benda tu tak meluas sampailah zaman yang sekarang ni, kan, 3-4 tahun yang lepas ni, teori konspirasi ni jadi satu perkara yang hangat dibual, kan, disembang-sembang dekat luar sana apa semua bagai, kan. Semua benda, sampai ada yang orang kata pun semua benda nak kaitkan dengan Dajjal. Lepas tu semua benda macam-macam lah, teori konspirasi. Sebab tu kata benda ni luas. Kalau kita perasan sejak kebelakangan ni, tak payah tengok jauh, setahun atau 2 tahun kebelakangan yang sekarang ni lah, macam mana sekarang kita tahun 2022, kan. Kita tengok daripada 2020 sampai 2022, kalau ada orang yang buat graf, kita boleh nampak, kan, kadar penurunan orang yang bersembang, yang memperingati tentang Dajjal ni. Dan kalau kita tengok sekarang ni, puak-puak teori konspirasi pun dah makin sengap, kan. Dah tak nampak sangat, dah tak dengar sangat dah pasal dia pun ni. Okay, ustaz-ustaz pun yang memperingati tentang Dajjal ni pun dah kurang, dah jadi slow, dah banyak slow. Okay, so benda ni, yalah, kalau kita nak kata benda ni merisaukan, Dajjal betul-betul nak keluar, mungkin sebab kita tengok benda ni jadi dekat Malaysia saja, kan. Kita tak tahu seluruh dunia sekarang ni tengah bercakap ataupun tidak tentang benda macam ni. Tapi kalau kita tengok nature dekat Malaysia sekalipun, banyak para alim ulama pun dah slow down, kurang bercakap pasal Dajjal ni, kan. Dan ayat tu sendiri pun berkata bila mana tiba satu zaman ni Dajjal hampir sangat nak keluar, orang akan kurang cakap pasal Dajjal ni, orang akan kurang memperingati, kan. Atas sebab tu apa kita tak faham lah. Tapi based on apa yang aku tengok sekarang ni, based on apa yang aku tanya kawan-kawan, kita buat research sikit semua bagian, kebanyakan orang sekarang ni tengah sibuk membuat persediaan diri sendiri untuk menghadapi fitnah Dajjal. Sebab tu banyak orang yang macam kita dah cuba ingatkan mereka 2 tahun 3 tahun lepas apa semua bagian, tapi benda tu macam hambar. Lepas tu ada yang troll, ada yang tak ambil serius, ada yang macam kisah tak kisah lah. Jadi orang pun dah macam terserah lah sekarang ni. Kita daripada kita nak terang ke orang,
Nabi pun dah pesan, Allah pun dah firman, dan benda tu dah diperingati oleh para alim ulama apa semua bagai. Nah, tapi orang still macam ambil benda tu ringan. So kita just let it go, dan biar apa tak tahu, kita dah ingat dah selesai tanggungjawab kita kat situ. So sekarang ni masa untuk kita buat preparation untuk diri sendiri untuk menghadapi fitnah Dajjal. Aku sebenarnya tak mau nak cakap sangat benda-benda macam ni kan, sebab aku pun dah rasa macam orang dah tak mau dengar benda-benda macam ni. Tapi yalah, rasa terpanggil sebab benda ni tak boleh stop memperingati. Supaya terlepas lah aku kat sana ni, aku dah ingatkan orang. Okay, first thing apa yang kita perlu faham adalah, bila bercakap tentang fitnah Dajjal ni, aku bukan ustaz, aku bukan ilmuwan, aku bukan siapa-siapa kan, tapi aku pun belajar, aku proses belajar. Jadi dalam proses pembelajaran ni sebenarnya dia ada satu benda yang dinamakan, bila mana kita macam nak kuatkan pemahaman kita atau kefahaman kita tu, kita kena ajak orang. Dia bukan kita ajak orang benda yang pelik-pelik. Dia macam kita belajar A dan kita ajak orang pun exactly macam mana yang kita belajar tu, seketui-seketui. Tak kisahlah orang kata macam hang tiru tok guru hang tiru cikgu hang kena hang tak kisah tu, hang kena ajak seketui. So kefahaman tu hang akan dapat dengan lebih kukuh. Sebab hang nak explain orang tu, hang perlu ada ingatan yang kuat. Jadi macam itulah sekarang ni aku cuba nak memperingati orang supaya aku ni dapat satu ingatan yang kuat. Okey, bila cakap pasal fitnah Dajjal, Nabi pernah berpesan dalam hadis Nabi, aku tak ingat hadis yang mana, tapi aku pernah dengar ayat dia berbunyi, andai kata pada zaman Dajjal tu Nabi ada, Nabi sendiri akan pergi berperang melawan dengan Dajjal tu. Nak gambarkan betapa periknya kalau dah sampai tahap Nabi sendiri pun nak lawan. Andai kata Nabi ada, nak tahu perik dia tu, fitnah Dajjal ni besar mat, besar. Aku sebab dia cakap macam ni sebab bayangkan Nabi kan, dia fikir umat dia sampai akhir zaman. Macam tu, sampai akhir zaman. Fitnah Dajjal ni bukanlah satu fitnah yang kita boleh bayangkan. Contoh macam kawan kita fitnah kita pun, kita dah rasa perik, kita dah rasa pedih, kita dah rasa macam kena kianat, kena tikam belakang, pedih pun, kena hirih hati ni. Fitnah Dajjal ni dia lebih besar daripada macam tu. Dia fitnah dia bukan macam dia pergi kat hang, dia cerita dia pergi kat kawan ni, dia cerita buruk hang, padahal hang tak buat, cerita benda yang hang tak buat. Lepas tu kawan ni pun percaya, lepas tu kawan yang tak baik hang, dia tak baik hang macam tu. Bukan, dia bukan macam tu punya fitnah. Dia fitnah yang lebih besar, fitnah yang lebih kepada tipu daya. Itu yang dimaksudkan dengan fitnah Dajjal. Dia punya tipu daya ni sampai tahap Nabi pesan kat kita, sampai Nabi tinggalkan kita amalan kita baca surah Al-Kahfi untuk kita elok daripada masuk dalam tipu daya Dajjal ni. Lepas tu ikat anak bini yang especially perempuan dekat rumah supaya tak terikut dengan Dajjal ni. Banyak hint-hint yang Nabi bagi yang menggambarkan fitnah Dajjal ni bukanlah satu perkara yang boleh sangat-sangat dibuat main. Okay. Secara tak langsung mungkin kita tak sedar kita dah ada dalam fitnah Dajjal pun. Na'udzubillah min zalik lah. Tapi apa pun kita kena ingat satu benda, bila adanya orang berpesan-pesan tentang kebaikan, tentang Dajjal ni, tentang fitnah Dajjal ni, jangan sekali kita remehkan dia. Okay, kita ambil benda tu sebagai benteng ataupun sebagai tanda aras peringatan untuk diri sendiri. Sebab apa? Orang yang peringatkan kita tentang fitnah Dajjal ni, dia bukan bercakap bohong. Dia bukan bercakap bohong. Sebab Nabi pesan, ulama pesan semua bagai tentang fitnah Dajjal ni, bercerita tentang fitnah Dajjal. Benda ni kalau hang sebagai seorang Muslim yang terang-terang beriman, nama saja hang beriman, maksudnya hang percaya. Bila hang percaya ni, maksudnya hang yakin apa yang Nabi sampaikan tu bukanlah satu perkara yang main-main. Apa yang Nabi sampaikan tu bukanlah satu perkara yang tipu. Nabi ni digelar Al-Amin, orang yang jujur. Jadi mustahil Nabi itu menipu. Mustahil Nabi itu menipu. Jadi apa yang dipesan oleh Nabi, ditinggalkan oleh Nabi, itu adalah satu perkara yang betul. Jadi bila adanya orang pesan kat kita, nasihat kita tentang kemunculan Dajjal, fitnah Dajjal dan dugaan-dugaan yang ataupun orang kata apa, penipuan-penipuan ataupun tipu daya yang bakal dibawa oleh Dajjal, benda tu bila dia disandarkan pada hadis yang betul, disandarkan pada perkara fakta apa semua apa yang Nabi sampaikan tu, jadi tak ada salah ya. Kita ambil benda tu sebagai pengajaran dan pelindung untuk kita. Macam itulah yang aku nak ajak story kali ni. Okey. Sebab apa? Aku bagi hint pada awal video tadi. Okey. Aku dah bagi hint dah awal video tadi, yang mana kalau kita sekarang ni dah jarang sangat orang cakap pasal Dajjal.
dah jarang sangat. Lepas tu pula baru ni pula viral dekat Israel, lepas jumpa apa junior Messiah, apa Messiah kecil, macam tu lah. Satu lagi petanda keluarnya Dajjal, sebelum keluarnya Dajjal akan keluar Dajjal kecil. Dajjal kecil aku tak ingat ada berapa puluh, aku tak ingat. Sebelum keluar Dajjal yang betul lah akan keluar Dajjal kecil. Tapi dekat Israel dah viral lah, ada beberapa video yang aku tengok bawah ni, tapi aku tak save video tu, yang katanya yang tu Messiah, Messiah kecil lah saya. Okey, jadi benda-benda tu kita boleh nampak kan dengan sungai Euphrates pun sebelum ni, video sebelum ni kan. Kalau hampa tengok, kalau hampa tak tengok lagi, hampa boleh tekan je link atas ni. Kalau hampa tengok sungai Euphrates pun dah makin kurang, dah makin kering pun semua bagai. Danau Tiberias pun dah makin kering pun semua. Danau Tiberias makin kering. Danau Tiberias makin kering. Lepas tu banyak tanda-tanda yang menunjukkan Dajjal tu memang nak keluar sangat-sangat dah. Kita tak boleh nak tunggu dia tak keluar lagi. Buat relax lah dulu, tidak fikir kerja macam biasa. Jangan, sebab benda ni Allah sendiri rahsiakan. Allah rahsiakan tarikh tu supaya kita ni sentiasa dalam keadaan bersiap sedia kan. Pada orang yang duk rasa benda ni boleh bertangguh lagi, tak mau nak ambil berat lagi, tak mau nak kisah apa semua bagai lagi, tolong fikir balik. Dan yalah, better buat preparation daripada sekarang lah. Preparation jangan cakap pasal makanan, nak prepare kat rumah apa semua. Sebab Nabi dah pesan, Allah dah kata bila Dajjal ni keluar, makanan tak ada lah apa semua, kemarau lah apa semua bagai. Macam tu semua akan jadi. Jadi bila Allah dah kata macam tu, Nabi dah kata macam tu, benda tu pasti akan jadi. Cuma je kita tak tahu situasi masa tu macam mana. Jadi kalau nak prepare makanan sikit tu okey, tapi yang paling penting adalah prepare ni dalam rohani. Zaman di mana Dajjal keluar ni, makanan kita hanyalah zikrullah. Hanya zikir tu yang mampu mengenyangkan. Tapi bukan dari segi i'tiqad kita, bukanlah zikir tu yang mengenyangkan. Zikir tu asbab lah. Okey, kita zikir, kita ingat Allah SWT, dia yakin bahawa sebenarnya Allah yang mengenyangkan. Kita tak perlu makanan sebab yang mengenyangkan tu Allah. Allah yang menjadikan kenyang tu. Kenyang tu makhluk kan. Dia izinkan kenyang, tak makan tak apa. Tapi dah kata dah masa Dajjal keluar nanti, makanan kita hanyalah zikrullah. Jadi amalkan, carilah cikgu-cikgu, tok guru agama apa semua bagai, minta pendapat mereka, kata nak belajar apa semua, tak ada masalah. Okey, yang penting jangan abaikan. Andai kata mesej ni ada, sebab sekarang ni dah kurang orang cakap tentang benda macam ni. Jadi kalau ada lagi kawan-kawan ke ataupun tengok ceramah mana-mana ke tentang benda-benda macam ni, ambil benda tu, simpan dan perkuatkan segala amalan kita sekarang ni. Kalau kita nak berteori konspirasi tu untuk standby tu preparation, okey lah, ambil sikit-sikit kan. Tapi janganlah terlalu taksub sampai tahap orang kata sampai tahap semua benda nak dikaitkan kan. Tak perlu juga benda tu. Sebab kalau kita sampai tahap boleh predict 2 tahun 3 tahun lagi nak jadi apa semua bagai pun, tapi kalau diri sendiri tak buat preparation, tak guna juga. Okey, yang penting diri sendiri dan juga keluarga. Yang tu kena buat preparation. Apapun, terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana layan celoteh aku. Okey, kepada yang baru datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe. See you next video. Assalamualaikum.